Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma aj'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqan min ba'di tafarruqan ma'suma. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta ja'altahu sahla idza syi'ta bi sahla. Allahumma nawwir qulubana kama nawwarta samawati wal ard. Allahumma ij'al fi qulubina nura wa fi sam'ina nura wa fi basarina nura wa fi lisanina nura. Allahumma arzuqna ilman nafi'ah. Allahumma arzuqna fahman nabi wal mursalin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wa barik wa sallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillah. Sambungan kita kitab Al-Mahal Safi fi bayani rumuzi ahli sufi karya Syekh Daud Al-Fatani pada muka surat yang ke-8 ya. Qala musannifu rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumi fid darain amin ya rabbal alamin. Atas sekali bermula hasil makna yang di dalam dua bait ini, iaitulah bait sebelum ini kunna hurufan aliyatin lam nuqal muta'alliqatin fi dhura' 'ala al-qulal ana anta fihi wa nahnu anta wa antahu wal kullu fi huwa hu fasal amman wasal. Jadi dua bait ini bahawa adalah kita sekalian, kita semua makhluk, semuanya pada dataran, pada ta'ayun awal, pada penyataan, pada penzahiran, pada penampakan yang pertama, yang ia ta'ayun awal ini pada hadrah ilmu ijmal, pada hadrah, penghadapan hadrah ni, ilmu ijmal ialah secara umum, tak boleh kita kata secara pukal lah, secara kelompok itu, lawan bagi tafsil rinci. Jadi pada hadrah ilmu ijmal itu haqaiq ghaibiyah namanya, hakikat yang gaib, itu haqaiqul ghaibiyah. Dan syu'un zatiyah, urusan pekerjaan yang bangsa zatiyah, bangsa zat pun namanya, ada banyak nama ni. Setiap nama itu perkara yang sama namun iktibar yang berbeza-beza, iktibar yang berbeza-beza, nama yang berbeza-beza, isyarat yang berbeza-beza, tapi perkara yang sama. Kalau Syekhul Akbar Ibn Arabi juga dinamakan sebagai ama, yang berdasarkan kepada hadis, ama, pada awan, awan yang mendung, awan yang gelap. Tiada berbeza setengah. Yang ia ni, kita ni, kita sekalian ni, pada hadrah ilmu ijmal itu haqaiq ghaibiyah namanya, syu'un zatiyah pun namanya, tiada berbeza setengah daripada setengahnya. Jadi kita dengan kita ni semua tak ada beza. Tak ada beza. Artinya bila ijmal, tak adalah bezanya antara satu dengan yang lain. Pada pihak ijmalnya, dari sudut ijmal ini, maka tidak dapat dibezakan antara satu dengan yang lain. Dan adalah syu'un itu pada hadrat ta'ayun sani, pekerjaan itu ataupun perilaku itu pada hadrah, pada ketetapan kenyataan yang kedua, wahidiyah ni. Kalau tadi wahdah kan, ta'ayun awal, yang ni wahidiyah lah. Yang ia hadrah ilmu tafsil, nama sebagai hadrah ilmu tafsil, ilmu yang secara rinci, secara terperinci. Kalau tadi secara ijmal, yang ini secara terperinci. Diberikan antara dua kategori ini untuk penyataan sampai kepada kita. Sampailah kepada kita kenyataan-kenyataan ini, untuk kita makrifah tu, untuk kita tahu tu, wa ma khalaqtul jinna illa liya'budun tadi. A'yan sabitah namanya. Jadi syu'un ghaibiyah ini, apa lagi?
Haqaiqul ghaibiyah ini, pada dataran ini, pada apa namanya, ta'ayun sani ini a'yan sabitah namanya. Jadi ainun jadi a'yan. Diri-diri yang sabit, bukan diri-diri yang wujud, tapi diri-diri yang sabit. Fahamkan di situ. Kan dah ada dah a'yan sabitah. Diri-diri dah banyak dah rinci dah di situ. Maka pada hadrah ini, pada dataran ini terbeza setengah dengan setengahnya. Terbeza setengah dengan setengahnya. Kenapa? Kerana maklumat Allah Taala itu bukan sekadar kuli, tapi juz'iyat. Tuhan mengetahui secara juz'iyat. Tuhan mengetahui secara setiap sesuatu. Itu maklumat Allah Taala. Bukan Tuhan tahu secara ijmal saja. Tak. Tuhan tahu setiap sesuatu itu. Jadi ini dinamakan sebagai a'yan sabitah. Jadi bila a'yan sabitah ini ada hakikat-hakikat yang terbeza antara satu dengan yang lain. Jadi pada ketika inilah maka manusia itu akan rupa manusianya, dan jin akan rupa jinnya. Ni jangan duk kata akan rupa jinnya ke manusianya. Barulah dah jadi macam kita buat adun tepung, barulah keluarnya bau. Tak, ini kita bicara tentang ilmu Tuhan. Ilmu Tuhan itu maklumnya amrun i'tibari. Ilmu Tuhan itu sifat ma'ani, muta'allaq bi dia. Itu ialah maklumat Allah Taala amrun i'tibari. Jadi amrul i'tibari itu memanglah terbeza antara satu dengan yang lain, namun pada ketika itu dia bukannya perkara yang wujudi. Dia tak boleh berubah hakikat perkara tersebut, tak. Dan malaikat itu akan rupa malaikatnya. Tuhan mengetahui manusia akan rupa-rupanya, hakikatnya, dirinya, bagian-bagian. Tuhan mengetahui mengenai jin, Tuhan mengetahui tentang malaikat, semua Tuhan tahu. Dan bumi itu dengan rupa buminya, dengan hakikat bumi tersebut, dan bulan akan rupa bulannya. Bulan-bulanlah Tuhan tahu mengenai kita, Tuhan tahu mengenai bulan. Terbeza antara satu dengan yang lain. Tak keliru pada Allah Taala, tak keliru pada Allah Taala. Dan lain-lain daripada yang demikian itu, yang tidak ada kesudahannya. Maka bermasing-masing dengan kelakuannya. Aku, engkau. Yang tertentu ia dengannya. Jadi manusia dengan perihal manusia hakikatnya. Jin itu dengan perihal jin hakikatnya. Malaikat dengan perihal malaikat. Padahal tiada dapat dikatakan di sana, yakni pada hadrah ta'ayun sani itu, aku engkau. Engkau, aku. Tuhan mengetahui aku, bukan Tuhan mengetahui secara kita umum. Tuhan tak dapat nak bezakan dia. Tak. Tuhan tahu aku dengan perihal aku, Tuhan tahu umur aku, Tuhan tahu segala tentang aku, dan Tuhan tahu mengenai engkau. Dan Tuhan mengetahui secara kita semua ni, Tuhan tahu. Dan kami engkau. Jadi pada ketika itu tak boleh kita kata aku engkau, aku. Daripada pihak ia sudah bermasing-masing. Kita faham di sini, bila kata pihak sudah bukan bermakna adanya tartib zamani, adanya tatawur, artinya perkembangan masa. Tak. Artinya sudah di sini artinya setelah kita fahamkan ijmal, barulah kita fahamkan tafsil. Bukan Tuhan, kita ni nak faham Tuhan itu bersifat dengan pengetahuan yang Tuhan mengetahui akan apa yang ia kehendaki. Nampak? Susunan kita nak faham. Sedangkan Tuhan dah tahu sejak azali, Tuhan telah mengendaki sejak azali. Jadi susunan di sini sudah sebelum ni ialah ta'akkuli. Kita nak faham. Dari pihak ia kita sekalian ini bermasing-masing dengan kelakuan yang tertentu ia. Kelakuan tertentu ia dengan dia. Ni cari satu-satu dia punya domain ni. Tertentu ia apa? Dengan dia, dengan kelakuan tersebut.
Jadi tertentu ia kita semua ni dengan kelakuan tersendiri. Dan adalah sekaliannya itu ni semua dibicara tentang ta'ayun awal, ta'ayun sani. Martabat wahdah, martabat wahidiyah, martabat ahadiyah, semua tu qadim daripada pihak ta'alluq ilmu kepadanya. Jadi Allah Ta'ala mengetahui sejak azali lagi perkara tersebut. Bukan baru Tuhan tahu bagian barulah Tuhan. Tak. Ini semua qadim. Artinya sejak azali lagi. Kalau tak qadim, Tuhan baru tahu, berarti Tuhan itu bersifat dengan jahil. Sebelum, kalau Tuhan tak tahu, artinya jahil beberapa perkara. Jahil itu adalah kekurangan. Oleh kerana itulah, ketiga-tiga martabat ini adalah martabat yang qadim, sedia kala. Ini yang dimaksudkan dengan dua bait tadi. Maka apabila naik pandangan engkau, dinamakan sebagai mi'raj engkau, yakni pandang kita kepada kesudahan ta'ayun sani, kepada ta'ayun awal, daripada martabat apa? Wahdah, martabat wahidiyah kepada martabat wahdah. Yang ia ta'ayun awal ini hadrah ijmal itu. Nescaya dapat dikatakan di sana aku engkau dan kami engkau. Bila dah pandang, bukannya berubah, tak, pandang, barulah kita ni maka sebagai mi'raj kita yang berbicara tentang mi'raj tadi, naik daripada dunia yang rendah kepada dunia yang tinggi. Bukan maksud dunia rendah itu dunia bumi ni, tak. Itulah alam kita yang musyahadah kepada alam yang ghaib, kepada dia panggil langit-langit apa? Langit-langit yang batin, langit-langit yang maknawi. Jadi bila dia naik, maka pada ketika itu dapat dikatakan di sana aku engkau dan kami engkau. Bukannya orang tu bila tu dia boleh kata aku engkau sama je, tak, bukan begitu. Syuhudnya di situ, syuhud daripada kasrah yang banyak untuk sampai kepada yang satu. Kita tengok ini wujud, ni wujud, ni wujud, wujud, banyak kasrah. Padahal wujud itu ialah wujud yang dia bernama mafrud. Sebenarnya adalah naungan kepada wujud yang satu. Dilihat kepada yang satu itu dinamakan sebagai naik. Daripada peringkat yang alam khariji ini, kemudian masuk kepada martabat, kepada aulia, kutub, aqtab. Itulah makam apa dia? Makamnya itulah martabat wahidiyah. Nampak semuanya dalam ilmu Allah Ta'ala. Nampak? Wahidiyah. Kemudian dia naik pula kepada martabat apa dia? Martabat wahdah. Itu ijmal di situ. Bukannya dia menyatu dengan Tuhan, tak. Dia memandang yang banyak ini ketunggalan hanyalah daripada yang satu. Itu dinamakan sebagai syuhud, memandang, naik, mi'raj, mengetahui hakikat sesuatu ini adalah fani, binasa semua. Dia tak, ini baru ni. Ibarat dia pandang ini, dia melihat ini adalah bayang-bayang kepada empunya bayang-bayang. Dia melihat alam yang khariji ini, dia memandang kepada pengetahuan yang empunya pengetahuan, bukan pengetahuan tersebut, empunya pengetahuan yang dia naik kepada peringkat itu. Jadi semua ini bernaung kepada yang satu. Ini macam tak ada apa-apa saja. Itu yang dipandang dan dinamakan sebagai binasa. Jadi dia pandang di makam itu, di martabat itu, pada martabat ta'ayun awal itu, engkau, aku engkau dan kami engkau, dan aku ia itu. Ni bahaya ni. Dan apabila naik pada pandangan kita daripada ta'ayun awal kepada martabat ahadiyah, nescaya dapat dikatakan di sana. Dan sekaliannya itu ia pada pihak tamas, yakni hapus daripada segala quyun, sebab nyata gelap habis. Gelap, tak tahu dah apa benda. Maka kehairananlah pada ketika itu. Jadi doakan ada golongan sufi menambahkan kehairanan tu. Sekarang kita boleh fikir faham stop. Itu dinamakan sebagai kehairanan. Ditambahkan lagi kehairanan. Bukan syak, kehairanan tentang hakikat perkara tersebut. Jadi pada peringkat daripada dataran wahidiyah itu memandang semuanya adalah maklumat Allah Ta'ala. Tak. Ini yang alam khariji ini sebenarnya adalah hukum. Ini adalah
paparan. Ini adalah menunjuk kepada apa yang Tuhan dah tahu. Ini semua ini adalah dinamakan sebagai gambaran kepada wujud yang mahiyat, itulah dalam ilmu Allah Ta'ala. Itulah maklumat Allah Ta'ala. Ini baru lagi ada. Tapi yang Tuhan tahu itu dah yang dah lama. Itu yang bergantung kewujudan kepada wujud Allah Ta'ala. Jadi pada peringkat itu dia tengok banyak. Kemudian barulah secara ijmal lagi. Ini bicara daripada banyak yang kepada satu ini yang banyak ini bernaung kepada yang satu. Jadi yang satu itu dalam bicarakan tentang ta'ayun awal, itu bicarakan tentang ta'ayun ta'ayun sani itu akan melibatkan tentang apa dia? Keilmuan Allah Ta'ala, pengetahuan Allah Ta'ala. Di situlah kita melihat akan asma' dan juga sifat. Jadi oleh kerana itulah dalam Ibn Arabi mengatakan sifat-sifat ma'ani itu adalah nisbah. Yang mana ilmu maklumat amrun itibari. Ilmu ialah nisbah, yang ada hanyalah satu. Tu pada yang satu tadi. Jadi ini dinamakan sebagai syuhud kasrah fil wadah. Dia yang banyak daripada yang satu. Itu satu sebenarnya wujud yang ada. Itu yang dia cuba meningkat pandang-pandang sampai peringkat terlepas daripada kait. Sebab kita mengenal apa dia? Mengenal melalui asma dan juga sifat. Mana ada kait di situ lagi. Itu dinamakan sebagai ta'ayun awal, itu dinamakan sebagai ilahiyah, ketuhanan di situ. Di situlah kefahaman tentang Allah. Bila peringkat atas, tak tahu dah. Lenyap, hapus. Jadi itulah wujud mutlak. Hanya makam-makam hanya Allah Ta'ala saja yang mengetahui akan hakikat diri Tuhan. Seperti kata Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Ni Sayyidina Ali bukan Sayyidina Ali karamah wajah tak. Ni Sidi Ali Wafa. Aduh. Sidi Ali Wafa ni. Fal kullu huwa bila mara'in an atlaqta quyudahu. Fal kullu huwa bila mara'in an atlaqta. Ni atlaqta ni nanti tengok ni. Nanti kita tengok dia punya terjemahan dia. Quyudu kata quyudan ni. Wal kullu nahnu ya fata li'annana hududuhu. Artinya maka sekaliannya semuanya itu fal kullu ya Tuhan. Hak. Ya jua. Dengan tiada syak. Ini kata Ali Wafa ni. Semuanya adalah dia. Hu tu. Itu kalau itu dalam Syekh Imam Fakhruddin Ar-Razi tafsirkan qul huwallahu ahad. Hu itu merujuk isyari kepada golongan yang golongan yang dia melihat tiap-tiap satu itu adalah dia. Tak ada lain. Tak perlu lagi pada nama dah. Yang ada hanya dia. Hu saja. Kemudian golongan mukmin yang orang biasa ada yang kul huwallah, untuk membezakan antara Tuhan dan juga makhluk. Jadi sebut Allah. Allah itu akhlak. Maka pada ketika itu dia dibezakan. Ini lain, ini tak sama. Oh, ini Tuhan. Jadi Allah. Kemudian golongan ahad itulah golongan ashabus shimal. Golongan-golongan yang ingkar. Dengan tiada syak. Jadi semuanya adalah dia saja. Itulah dia punya penaungnya. Kewujudan tadi, wujud tadi. Jika dihapuskan segala tambatannya, dibuangkan kait ni. Itu tambatannya tadi. Itu wujud muqayyad tadi. Kait. Kenal Tuhan dengan kait bagian. Kenal Tuhan dengan kait bagian. Kenal Tuhan dengan rahmanya. Kenal Tuhan dengan rahimnya. Kenal Tuhan dengan ghafarnya. Kenal Tuhan dengan qaharnya. Tengok Ababil kena. Tentera Ababil. Kenal Tuhan kepada maha latifnya. Jadi kita lihat sesuatu itu dengan kait bagian. Yang jamik bagi bagian-bagian itu ialah Allah. Lafaz Allah itu makna Allah itu ilahiyah itu ketuhanan tadi. Itu masih kait yang jamik.
Adapun hakikat yang tidak kita ketahui ialah wujud yang mutlak, itulah maqam ahadiyah. Jadinya jika dihapuskan segala tambatannya, segala kaitnya dan ta'ayyunnya, dihapuskan segala kenyataan-kenyataan tersebut bagi paparan-paparan tersebut, dan sekalian itu kita dan sekalian itu kita yang apa dia kata, wal kullu, dan sekalian itu kita, semuanya itu sebenarnya adalah kita, hai orang muda, kerana kita sekalian kehinggaan, yakni dengan nisbah pandangannya kepada ta'ayun sani. Ini maknanya merujuk kepada ta'ayun sani. Bermula jikalau dikata oleh seorang aku engkau, atau kami engkau, atau engkau ia, atau sekalian ia, serta dikehendakinya, dan katanya itu pada azalinya, yakni pada ta'ayun awal, pada pihak ijmal di dalamnya, dan dikehendaki dengan katanya sekaliannya itu pihak ahadiyah daripada pihak tamas di dalamnya, maka iaitu benar katanya itu. Lihat kepada mana dia punya maksudnya, di manakah dataran syuhudnya. Ini bukan saja, ini bukan kita nak kata, tak, kita nak faham apa yang berlaku kepada peristiwa pengalaman orang-orang yang dahulu. Kita tak pernah memimpi yang pelik-pelik, orang pernah mimpi. Jadi pengalaman orang tersebut ceritakan pada kita. Kita tak pernah rasa macam mananya, peritnya gaut. Jadi orang yang pernah gaut cerita pada kita, begini punya. Kita tak pernah lagi bernikah 2-3, tu cerita nikah. Jadi pengalaman orang cerita pada kita, kau ingat seronok ke? Harga kau nak begitu. Ini kita dengar perkara tersebut. Ini cerita tentang dunia, ini cerita tentang akhirat pula. Cerita tentang apa? Cerita tentang ketuhanan pula. Jadi kita tak dapat tahu cerita orang cukup lah. Tak sampai sana dapat cerita orang pun apalah, dah dapatlah. Mudah-mudahan kita dapat dapatlah sampai ke peringkat begitu. Tak dapat pun mudah-mudahan lah. Itulah tujuannya kita belajar benda ni. Dia kata apa? Yakni dengan nisbah pandangannya kepada ta'ayun sani. Bermula jikalau, saya ulang balik tadi. Bermula jikalau dikata oleh seorang aku engkau. Jadi engkau aku, atau kami engkau, atau engkau ia, atau sekaliannya ia. Ya hak serta dikehendakinya. Dan serta dikehendakinya, maksudnya, dan katanya itu pada azalinya. Ya, maksudnya lah bicara tentang azali, yakni pada ta'ayun awal. Jadi bila timbulnya ucapan kata-kata begitu dengan maksud pada azali, pada pihak ijmal di dalamnya, dan dikehendaki dengan katanya sekaliannya itu pada pihak ahadiyahnya daripada pihak tamas dalamnya, itulah hapus, maka itulah benar katanya itu. Jadi lihatlah dataran macam mana. Kalau dataran dibicarakan tentang aku, engkau, artinya wahidiyah, betul. Kalau kata aku, engkau, aku, mereka, semuanya adalah satu, maka juga betul kalau melibatkan, dimaksudkan tentang ahadiyah. Ini artinya nak penyampaian antara perbincangan kita, antara apa yang peristiwa-peristiwa, pengalaman mi'rajnya orang-orang yang sampai kepada Allah Ta'ala. Maka dengan kata inilah sayugia kita takwilkan. Jadi betul pun, maka dengan kata inilah sayugia kita takwilkan dan kita tanggungkan. Jadi kita faham begini, dah faham dunia kategori-kategori dia, kita takwilkan, kita tanggungkan kata sahib Tuhfatul Mursalah. Kitab Tuhfatul Mursalah tadi, semua faham lah kan? Apa kata dalam Tuhfatul Mursalah? Wa amma min haitsul haqiqah fal kullu huwal haq.
Dan ada pun dari segi hakikatnya, fal kullu huwal haq, semuanya adalah hak. Artinya ada pun daripada sekira-kira hakikatnya, yakni asalnya, maka sekaliannya itu, kul itu, iaitulah hak, itu Allah Ta'ala. Semuanya adalah Tuhan. Itulah kenyataan itu apabila dia maksudkan apa dia? Dataran, apa yang dimaksudkan. Jadinya, ni dia akan cerita belakang ni sikit ni. Kita lajukan sikit. Maka tiada dapat kita ambilkan pada zahirnya. Tak boleh kita pegang maksud zahir, artinya zahir yang orang awam secara faham. Tak. Kita ni Tuhan. Itu jadi orang faham, orang awal faham. Zahir orang awam lah. Bukan zahir orang yang membicarakan. Tak. Zahir orang bicara itu dia merujuk kepada istilah dia. Jadi zahir yang mendengar itu tak boleh diambil kira kefahaman tersebut. Kerana pada zahirnya tempat tergelincir segala orang awam. Ini betul ni. Seronok betul orang cakap, ni semuanya Tuhan. Dan jika dikendakinya dengan katanya, kalau maksudnya, apa dia? Kalau maksudkan, aku, engkau dan kami engkau itu sekarang ni khariji ini, kemudian daripada sudah nyata sekaliannya. Kalau macam ni nampak pertama murtabat ni lah, wahidiyah. Yang ni pada murtabat wahidiyah. Jadi kalau dipandang pada ketika itu, orang yang bercara, orang yang naik makam, orang yang melata tu. Tapi pada ketika itu martabat wahidiyah. Tapi dia kata apa dia? Aku, engkau. Kan dia dah ijmal di situ kan. Dia secara tidak ada dibenarkan katanya itu. Salah. Bukan makam dia, bukan syuhud dia. Buat apa dia boleh nak terpatuk kata begitu? Istimewa pula jikalau ia mengatakan sekaliannya ialah hak Allah Ta'ala. Kalau dia kata aku Tuhan pun sama lagi teruk. Pada kita dataran itu dah namakan sebagai ilmu tafsil. Dataran wahidiyah. Dah bermasing-masingan. Jadi itu kalau dalam kitab-kitab Ibnu Taimiyah, Ibnu Arabi, Syekhul Akbar Ibnu Arabi, dalam kitab apa dia? Al-Jili, insyikta kulta. Bukan boleh kita kalau nak cakap begini boleh, nak kata tak. Tengok pada dataran, tengok pada iktibar, nak bagi tahu kalau bagian-bagian, bukan ikut dan kau saya nak cakap. Ini saya nak tegur sikitlah pada kenyataan dulu Ustaz. Biasalah sahabat rapat saya tu, Ustaz Nur terus dulu. Boleh nak kata kini Tuhan, boleh nak kata kita ini awak. Tak, ini insyita kuta ni tengok pada kefahaman dataran tersebut. Di mana syuhud kamu, di mana pandangan kamu. Okey, angin kat mana dah? Ada kat sini. Yang kau cakap angin tu ada kat buntut lagi. Buat apa? Kat sini baru ni. Biar tekan lagi. Buat lepas tu. Itu. Masing-masing punya dataran. Okey, dataran tu lebih kurang beginilah tu. Bukan maksud justru kita kata begitu. Tidak. Insyita kulta artinya untuk kalau kau nak faham begini kenyataannya. Kau nak faham begini kenyataannya. Start kat situ. Misal bila tashbih, nak bagi analogi tanpa menyamakan, dengan dua misal. Dia dah bicarakan tentang martabat-martabat tadi, nak bawa pula analogi. Dia bawakan dua misal, dua analogi. Misal pertama seperti segala huruf yang 28, huruf ijaiyah sampai ya. Maka tatkala ia huruf ijaiyah tadi belum lagi tertulis, itu tersembunyi ia di dalam dakwat. Huruf itu tersembunyi di dalam dakwat. Adalah ia ain dakwat jua. Diri dakwatlah juga. Jangan salah faham. Ini yang salah faham ni. Dia kata Tuhan itu ialah Tuhan itu ialah kuli. Seluruh gabungan ala semua. Itulah Tuhan. Sebagaimana dakwat dalam Tuhan. Itulah Tuhan tu dakwat lah tu dia kata. Ini Tuhan dalam botol lah ibarat kata. Tuhan sendiri-sendiri. Kemudian Tuhan menzahirkan diri dia dengan tulisan. Tak, bukan begitu maksudnya.
kita bicarakan dahulu. Bila sebut saja analogi, iaitulah pada sudut untuk mendekatkan faham. Yang ada hanyalah dakwat. Dakwat itulah kewujudan. Senang kita faham. Dakwat itu ialah kewujudan. Jangan kita lihat kepada juzuk-juzuk dakwat pada botol itu, tidak. Tapi kita lihat pada dakwat pada botol itu ialah wujud. Semata-mata wujud, semata-mata dakwat. Dan tatkala ia dakwat tadi pada hujung kalam pena, pun ain dakwat juga. Dan tatkala ia tersurat di dalam loh, di dalam papan, di surat, maka adalah ia daripada dakwat dan lain daripada kalam, lain daripada pena. Ada lain lah. Ini perumpamaannya. Jadi dakwat, semata-mata dakwat itu dalam botol, kemudian dakwat di pena, kemudian dakwat pada suratan. Jadi pada suratan itu bukanlah semata-mata dakwat, dia apa? Maka adalah ia daripada dakwat dan lain. Bukan semata-mata dakwat, tapi dan lainnya daripada kalam, pena. Jadi kalau ketika pada ain kalam, pena tadi masih lagi dakwat dalam apa namanya, dalam botol lagi kita kata masih lagi dakwat. Ini dinamakan sebagai martabat yang qadim. Nama martabat yang qadim. Ini dinamakan sebagai a'yan sabita. Jangan kita lihat kepada jirim dakwat, tak. Yang kamu lihat ialah kesediaan dakwat itu menyatakan tulisan. Itu yang kamu lihat. Bukan lihat pada dakwat, tapi kesediaan dakwat itu menyatakan penulisan huruf-huruf. Dan misal yang kedua seperti ranting dan cawang, dahan dan segala daunnya, maka tatkala terkandung sekaliannya ranting, cawan, daun, cawang dan daun terkandung sekaliannya itu di dalam bijinya daripada pihak lenyap, bukan kumun, bukan tersembunyi, tidak, tapi daripada pihak lenyap. Tak, dia hanyalah sabit tapi dia tak wujud. Dia hanyalah isti'dad, penerimaan. Kenapa? Kerana ia bernaung dalam wujud Tuhan. Kerana Tuhan mengetahui perkara tersebut. Apabila Tuhan mengetahui perkara tersebut, Tuhan tahu perkara tersebut, maka sabitlah ia dalam wujud Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu terpaparlah hukumnya pada alam khariji ini. Jadi alam khariji ini adalah paparan pada a'yan sabita. Dengan erti kata yang lainnya, hakikat tiap-tiap satu itu ialah a'yan sabita. Kita ini yang khariji ini paparan daripada apa yang Tuhan tahu. Yakni sekaliannya itu di dalamnya. Kena faham di sini, lenyap sekalian itu di dalamnya bukan bermaksud wujud, tapi kesediaan itulah pengetahuan Tuhan. Jadi kesediaan biji, dalam biji itu kesediaan untuk memaparkan, mengeluarkan sesuatu yang lain. Bukannya biji itu terkeluar dan jirim daripada jiri itu perkara yang sesuatu yang lain, tak. Maka sekaliannya itu dapat dikatakan dia ain bijinya. Pada kedataran itu ialah hanyalah biji. Jadi kita faham apa dia? Yang ada hanyalah Tuhan sahaja. Alam khariji belum ada. Alam khariji belum ada lagi. Makhluk ini semua belum ada lagi. Yang ada kanallah wa lam yakun ma'ahu syai'. Yang ada hanyalah Tuhan saja. Tak ada satu pun bersama dengan diri dia. Tak ada. Daripada pihak yang tersebut itu. Jadi semata-mata biji saja yang ada pada ketika itu. Itu biji je lah. Dan tatkala nyatalah sekalian itu masing-masing bila dah tumbuh tunas dengan ketentuan daripada tunas tadi adanya daun, adanya apa semua, maka iaitulah lainnya daripada bijinya. Dah membesarlah tunas tadi jadi pokok. Jadi ia bukanlah biji, ia pokok. Biji pokok-pokok lah.
Dan jangan engkau sangkakan perkataan ini bahawa adalah sekaliannya itu dahulu daripada nyata ain bijinya. Jangan kata-kata alam khariji inilah dalam diri Tuhan, itulah dalam tak. Sebagaimana ini besar lah kau, pokok ni besar ni, kau biji besar ni je, mana boleh. Sebab dia katakan jangan dikatakan jangan engkau sangkakan perkataan ini, jangan kau faham tentang mendekatkan faham ini bahawa adalah sekaliannya itu dahulu daripada nyatanya ain bijinya. Ni dahan, ini biji ni tak, bukan. Jangan kau sangkakan maksud kami begitu, tak. Kalau begitulah maksudnya, kalau dahan itulah biji apa semua, ini baru dinamakan sebagai wujud kuli. Tuhan itu ialah wujud yang kuli. Dia gabungan semua. Itulah adalah Tuhan. Kemudian maka tatkala berpindah ia kepada yang lainnya, lain pula daripadanya. Ini dinamakan sebagai bertukar. Dulu Tuhan, kita ini dalam Tuhan tu. Kemudian tu Tuhan dia. Tuhan dia, Tuhan Zaid, Tuhan semua dalam diri Tuhan. Kemudian pop terpancur keluar tu kita sekarang. Ini semua Tuhan. Bukan begitu maksudnya, berpindah kepada yang lain daripada pula. Maka yang demikian itu muhal adanya, perkara mustahil. Tambah sekali apa dia? A'yan sabitah la tidak menghidup apa dia? Bau kewujudan. Dia tetap sabit dalam ilmu Allah Ta'ala. Itu kena faham tu. Dia tak akan berubah sampai bila. Itu nasiahnya. Begitu juga apa yang kita faham tentang biji. Biji itu tak berubah menjadi pokok. Tapi pokok itu terbit atau mancak. Terbit daripada biji. Biji itu dah hancur dah. Dan hanya sungguhnya biji itu biji jua. Dan ranting itu ranting jua. Dan cawang itu cawang jua. Jadi kalau kita lihat dalam kitab Al-Mukallam, seperti kitab Syekh Abdul Qadir ataupun kitab pada yang membawakan pandangan falasifah, umpama alam ini asal daripada biji, bukanlah maksud ini. Yang dimaksudkan alam ini ialah daripada biji, itulah alam kumun, alam tersembunyi dalam biji. Itu yang salah. Tapi kalau alam ini berpunca itu dengan maksud ilah, dengan maksud di situlah mabda' kewujudan, dengan maksud Tuhan menjadikan, maka tidak ada masalah. Dan daun itu daun jua. Jikalau belum lagi keluar ia daripada bijinya sekalipun dia belum keluar, artinya belum terbit daripada biji, itu punca dia. Yang haqa'iq itu tiada dapat ia bercampur-campur, tak. Dan tiada dapat bertukar-tukar, tak boleh bertukar-tukar. Dan hanya yang dapat bertukar itu misalnya jua. Yang boleh bertukar itu misalnya jua, yakni rupanya jua, seperti kata setengah Al-Arifin. Al-abdu abdun wa in taraqqa, wa rabbu rabbun wa in tanazzal. Artinya yang hamba itu tetap hamba jua. Dan jikalau naik ia kepada itlaq sekalipun syuhudnya, tetaplah hamba. Mana boleh hamba jadi Tuhan? Tak. Dan Tuhan itu Tuhan jua. Dan jikalau turun sekalipun kepada pihak tajallinya, jadi Tuhan mentajalikan alam ini, bukan bermaksud alam ini Tuhan. Tak. Ini yang kau faham pula, Tuhan tu tanazul tuan-tuan. Tuhan berperingkat nak menzahirkan dirinya, Tuhan berubah. Tak, itu bukan tu. Pada pihak tajalli ni, pada barang rupa yang dikendakinya. Jadi yang berubahnya ialah surah. A'yan sabitah. Tuhan mengetahui tentang hakikat kita. Kemudian Tuhan menjadikan khariji kita ini, Tuhan menjadikan kita ini sebagaimana yang Tuhan tahu. Jadi kita sekarang ini rupa. Kita sekarang ini ialah hukum. Kita ini sekarang ini adalah cerminan. Kita sekarang ialah apa yang terpapar dalam ilmu Tuhan, dan Tuhan jadikan kita ini. Jadi kita ini bertukar rupa. Dulu wujud yang sabit dalam ilmu Allah Ta'ala, tak pergi mana-mana. Sekarang berubah, artinya Tuhan jadikan gambaran bagi ilmu tadi pada khariji ini. Itulah Tuhan menciptakan kita wujud yang mafrud ini, wujud yang muqaddar ini. Kita bicarakan sebelum ini.
Maka inilah dua misal yang menghampirkan kepada faham kita jua. Ini penting ni. Menghampirkan kepada faham kita jua pada mengetahuikan masalah ainiyah dan juga ghairiyah. Ni faham? Masalah ainiyah dan juga ghairiyah. Tuhan adalah tahu satu. Ada tak ghairiyah selain pada Tuhan? Itu perbincangan dia. Ainiyah dan juga ghairiyah. Itu juga perbahasan Syekhul Akbar Ibn Arabi dia kupas mengenai sifat ma'ani itu. Adakah ianya ain maujud ataupun ghairiyah, itu perkara yang selain daripada diri Tuhan. Adakah sifat ma'ani itu diri Tuhan ataupun selain daripada diri Tuhan? Apa namanya, ainul maujud ataupun ghair. Lalu kita dalam ilmu kalam Asy'ariyah kita mengatakan tak boleh dikatakan, faham? Tak boleh dikatakan kudrat itu diri zat, dan tak boleh kata apa dia? Kudrat itu selain daripada zat. Kalau kita katakan kudrat itu diri zat, macam Mu'tazilah lah. Mu'tazilah mengatakan kudrat itu ialah diri zat. Tuhan lah berkuasa zat Tuhan. Dan kalau kita katakan kudrat itu selain daripada diri Tuhan, macam mana pula sifat selain daripada Tuhan? Ada pula zat Tuhan, ada pula perkara yang baru, ada perkara yang lain pula. Maknanya adanya kudama, berbilang-bilang qadim. Tuhan bukan satu, bukan Tuhan banyak. Jadi itulah kita katakan tak boleh kita katakan dalam kita belajar dalam ilmu kalam, ilmu akidah, kudrat bukanlah diri zat, bukan selain daripada zat. Dengan maksud apa? Jangan kita sangka. Jadi apa hakikatnya? Serah pada Tuhan. Sebab kita tak boleh kata kefahaman sifat ma'ani yang wujudi, yang kita faham tentang wujudi pada Tuhan, tak boleh kita katakan sama dengan sifat wujudi, itulah putih, pada arat, pada makhluk ini. Sebab apa? Kalau pada makhluk ini putih-putih, ghairiyah, perkara yang asing daripada kertas. Tapi bila bicarakan tentang sifat ma'ani Allah Ta'ala, tak boleh kata ianya zat, tak boleh kata ia selain daripada zat. Pemisahannya macam mana? Serah pada Tuhan. Itu yang perbahasan Syekhul Akbar Ibn Arabi. Dia kritik di situ. Jadi adakah ainiyah dan juga ghairiyah? Inilah perbincangannya. InsyaAllah kita sambung lagi pada masa yang akan datang. Ini puncanya. Segala yang benar itu datang daripada Allah Ta'ala. Segala kekurangan, kesilapan, ketaifan, kekelinciran itu datang daripada diri saya sendiri. Saya akhiri wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma jalla ala jamal ma'wa wa qarin wa tabarrukan ma'suma. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Wa minna wa minkum taqabbal ya karim.